banyak membimbing saya, Puan Linda, dan seluruh warga butik Jelita Sara yang pada tahun ini sebenarnya mereka yang memberikan saya ruang untuk bertatih dalam dunia perniagaan ini ataupun dalam dunia fashion, yang pada tahun ini kita keluarkan kurta dan juga beberapa koleksi baju kurung. Dan yang sangat-sangat saya raikan makhluk-makhluk yang hadir di hadapan saya ini, yang insya-Allah sedang dan akan membantu menjayakan sebarang perancangan, sama ada daripada pihak saya Puman ataupun pihak Jelita Sara. Jadi pertama sekali memang tak ada perkataan apapun selain syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana inilah kali pertama saya berdiri di sebuah pentas salah satu daripada bentuk perniagaan yang saya masih lagi sedang mencuba. Dan yang keduanya, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang saya bimbang saya tak sempat nak sebut butirannya satu persatu, kerana memberikan sokongan, sentiasa memberikan bantuan dan idea kepada saya, insya-Allah. Baik, jadi berbalik kepada soalan, kita kan buat satu sesi bersama saya lebih kepada slot santai lah kan. Suruh penyanyi tak kena raya pula, tak? Album pun tak keluar lagi. Kemudian suruh itu sajalah kelebihan yang saya ada. Kalau boleh bercakap, itulah sedikit yang Tuhan bagi. Jadi sekarang ni insya-Allah dalam beberapa hari lagi kita akan menemui bulan Ramadan, kekasih kita dalam 12 bulan. Dan persoalan daripada Encik Wan Zaki tadi berkenaan dengan kes yang selalu berlaku, iaitu golongan wanita, sebenarnya lelaki pun ada juga sebenarnya yang jenis buat-buat uzur tu. Kes yang tak sempat nak ganti puasa setelah bertahun-tahun. Jawapan dia simple, hutang 10 bayar 10. Jadi walaupun 15 tahun yang lalu kita sudah skip beberapa tahun, 15 tahun kita skip tak ganti puasa, 15 tahun dulu 15 hari contohnya, maka kita berusaha untuk ganti 15 hari itu juga. Jadi dia tak akan ada gandaan dari segi hari, tak ada dalil pun. Contohnya 4 tahun lepas saya meninggalkan puasa dan 4 tahun saya skip tak ganti. Jadi bila saya nak ganti tahun ni, adakah yang 3 hari, contoh 3 hari, 3 dalam 4 tahun? Tak ada, tetap 3 tahun juga. Maknanya hutang 10 ganti 10. Cuma isu yang ada berkenaan dengan pembayaran fidyah. Mungkin saudara-saudari pernah dengar perkataan fidyah. Pembayaran fidyah, sebahagian, saya tak kata semua, sebahagian daripada ulama mensyaratkan untuk menggandakan fidyah mengikut bilangan tahun. Jadi kalau lewat 2 tahun, tadi tak puasa 3 hari, satu hari puasa tu ganti RM5 makanan sepak, ikut makanan asasi. So 3 hari puasa, kalau lewat setahun skip, 3 kali RM5, 15 untuk skip setahun, RM15 untuk 3 hari. Kalau lewat 2 tahun, 15 kali 2, 30. Lewat 3 tahun, 15 kali, dan gitulah seterusnya. Cuma bagi mereka yang tidak ada kemampuan dari segi keuangan, maka suka kita untuk, sebab kita tak nak menakut-nakutkan orang. Kau selagi kau tak bayar fidyah, kau tidak terlunas hutang-hutang dengan agama. Tak, cukup sahaja dia menggantikan puasa tersebut, insya-Allah Allah menerima gantian itu. Wallahualam. Itu kita terus buka tu sesi soal jawab lah. Cik Wan Zaki dah mula kan? Boleh Ada banyak-banyak isu yang berkenaan dengan puasa. Silakan. Okay, soalan lain? Saya tidak berniat untuk berucap, benda sama aja. Ucap benda sama, selamat datang, terima kasih tu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya tentang gantian puasa untuk orang yang dah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia. Okey, terima kasih. Bagi ahli-ahli waris ataupun bagi orang yang sudah meninggal, maka puasa yang dia pernah tinggalkan tu boleh diganti oleh ahli warisnya, ataupun ahli warisnya boleh bayar fidyah untuk berapa bilangan. Sama juga konsep. Cuma ada perbahasan di kalangan ulama, kena tengok arwah mak dengan ayah kita dulu tinggalkan puasa sebab derhaka ataupun sebab sakit. Sebahagian ulama mewajibkan ganti dan bayar fidyah kalau mereka sengaja meninggalkan puasa. Maknanya kena ganti. Sebab dulu dia yang cari pasal ataupun dia yang orang kata derhaka dengan Tuhan lah. Maknanya kita kena tampung lah kesilapan itu. Tapi kalau arwah mak dan ayah kita tak puasa ketika hidup sebab sakit, maka tidak perlu ganti dan tidak perlu fidyah. Sebab mereka tak puasa dulu memang ada alasan yang dibenarkan oleh agama.
Cuma kadang-kadang ahli waris dia tak selesa. Walaupun macam tu ustaz, saya rasa tak selesa. Walaupun mak saya sakit tapi saya tak tahu apa yang berlaku di alam sana. Okey, tak apa. Ada kemampuan dari segi keuangan pada ahli waris boleh ganti, dan ahli waris pun sihat tubuh badan dia nak ganti, silakan. Tak ada masalah. Wallahualam. Okey, silakan. Mic apa? Okey, sebab saya pun perempuan, jadi saya akan bertanya berkaitan dengan soalan orang perempuan lah. Okey, orang perempuan ni kadang-kadang mengandung dalam pantang, tak boleh berpuasa. Dia kadang-kadang mengandung tu dalam seminggu sekali je ya. Bahaya juga perkataan tu. Kita setahun sekali Ustaz. Jadinya soalan dia Ustaz, kadang-kadang ada yang mengatakan kalau mengandung tak mampu berpuasa, kadang-kadang tahun ni mengandung, tahun depan mengandung lagi, jadi tak sempat nak ganti puasa. Adakah saya pernah dengar tapi saya tak tahu betul ataupun tak, diberi pelepasan untuk tidak mengganti puasa itu? Boleh Ustaz jelaskan? Baik, jawapan yang Puan Safina sebut tadi merupakan salah satu jawapan. Sebab dalam agama ni memang banyak perbezaan pendapat. Ada mazhab Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali, ada berpuluh-puluh mazhab. So kita tinggal kita untuk memilihlah dengan kejujuran ataupun dengan ilmu yang kita belajar. Perempuan mengandung, kemudian lepas mengandung dia bersalin, ada tempoh penyusuan anak, dan dia tak boleh puasa. Memang saya kena buka puasa Ustaz. Baik, kita kena tengok tujuan dia ataupun punca dia. Kalau dia buka puasa sebab takutkan kesihatan diri sendiri sahaja, takut kesihatan diri sendiri, saya kena buka sebab saya takut saya lemah, baby ni saya tak takut apa-apa. Baik, kalau niat dia ataupun tujuan dia sebab takutkan diri dia, maka dia hanya wajib ganti sahaja, tak perlu bayar fidyah. Tapi kalau dia buka puasa kerana takutkan kesihatan baby, saya kena buka, bukan sebab saya boleh je puasa tapi takut baby saya. Ataupun dia takutkan diri dia dan ada sebab takutkan baby, dia wajib ganti dan wajib bayar fidyah. Sebab pada tengok pada siapa yang dia takut kalau dia tak puasa tu, kalau dia berpuasa. Dan pendapat yang ketiga lagi menyeronok kalau dengar, ya, lagi seronok kalau dengar. Itu pendapat yang ketiga, perempuan yang mengandung, perempuan yang bersalin, menyusukan anak, dia terpaksa buka puasa atas sebab apa pun, nanti dah selesai semua itu, dia hanya wajib bayar fidyah sahaja, tidak wajib ganti puasa. Ini 3 mazhab. Jadi terserah. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ni memang rasa macam sentiasa was-was, sentiasa rasa macam tak cukup bayar hutang. Memang biasanya kita nak bayar jugalah dengan menggantikan puasa. Cuma tinggal lagi bab duit tu kita tak terfikir nak pergi ke Baitul Mal ataupun nak bagi sesiapa yang miskin. La ilaha Terus illallah. yang lelaki memang tak ada masalah puasa memang sentiasa puasa lah tak. Lelaki tak ada masalah sangat. Dia kalau masalah pun masuk bank jenazah je. Baik, teruskan kalau ada sebarang perkongsian di dalam ataupun di luar. Ada? Ya, apa dia? Jadi saya nak tanya, kalau contohnya macam kita perempuan ni, kalau setiap kali bulan ada datang bulan kan. So kalau macam sebelum ni kita akan puasa tapi tak habis, masa ikut tahun selepasnya pula ada juga yang tertinggal, tapi kita ganti mana yang sempat. So benda tu kan menjadi keadaan setiap tahun-tahun kan. So kita macam kalau kita terlupa dah berapa hari yang tinggal pada tahun-tahun yang sudah tu, so macam mana kita nak ganti tu? Ganti yang ingat sahaja ke macam mana? Soalan ni sama yang tadi, cuma isu poin dia dekat sini dia terlupa jumlah. Yes. Baik, senang saja. Pilih jumlah yang paling yakin. Setakat mana yakin? Kalau nak confirm betul yakin, Ramadan ada 30, ganti 32. Confirm yakin. Tapi dalam sebulan itu dia tahulah berapa hari dia datang bulan. Itu kebiasaan perempuan akan tahu dia punya jadual. So maknanya based on apa yang kita yakin, kita ganti. Dan kita kena tahulah Allah tidak membebankan hamba dia lah, dan tak akan dibebankan sebagai dosa. As long dia jujur dan dia pun tahu dia jujur dengan Tuhan, dia ganti puasa selesai. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya Tuhan tak cukup pun sebenarnya, tapi itu batas keyakinan dia. Saya yakin jumlah ini yang paling banyak. Wallahualam. Okay, ada lagi soalan? Terus Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau macam kami lelaki ni, kita dah sampai dah setengah hari dah puasa,
Tapi kita rasa tak selesa mulut, kita gosok gigi menggunakan ubat gigi tu. Okey. Ada dari segi hukum makruh ke ataupun tidak ada apa-apa? Tak ada. Sebenarnya dalam budaya masyarakat kita ada yang mengatakan berus gigi pada siang bulan Ramadan, tengah hari ataupun petang, hukum dia makruh. Tak makruh langsung. Walaupun ada rasa, jangan dimakan pula ubat gigi tu. Walaupun ada rasa tidak makruh, sebab berbalik-balik kepada konsep Islam, Islam adalah agama yang menjaga kebersihan. Dia tak akan biarkan supaya kita membusuk sampai ke petang sebab kita tak bercakap, kemudian tidak ada apa-apa yang masuk dalam mulut kita. Jadi pendapat yang mengatakan makruh itu ada tetapi tidak kuat. Jadi pendapat yang mengatakan kuat, teruskan dengan jadual pemberusan gigi pada siang hari sebagaimana yang kita buat pada siang hari bulan-bulan yang tak puasa. Tak ada masalah. Sebab Nabi sendiri pun tak pernah bagi tahu pasal tu. Nabi tak pernah tegur sahabat, jangan kamu bersugi. Ustaz, itu sugi tak ada ubat gigi. Tak, sugi ada perasa. Sekarang soalnya perasa. Sugi, kayu arak yang ditanam di tanah-tanah Arab itu, walaupun dia kayu, tapi bila kita gosok, dia ada perasa. Sama juga dengan ubat gigi, makjun apa ni, yang bukan makjun. Ubat gigi biasa yang Colgate itu, walaupun kita dah berkumur, tetap ada perasa. Dia tetap ada konsep dia sama juga. Jadi Nabi tak pernah menegur sahabat. Bahkan Nabi kata, kalau dah tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan suruh mereka untuk bersugi setiap kali nak semayang. Jadi setiap kali nak semayang, pada waktu siang ada zuhur, ada asar, ada maghrib. Maghrib tak ada masalah lah, kita azan nak berbuka. Jadi pada waktu subuh, zuhur dan asar tu adalah waktu yang disunatkan untuk bersugi, dan Nabi tidak melarang situasi itu untuk berlaku. Ini bermakna bahawa bersugi ataupun berus gigi pada siang bulan Ramadan tidak ada hukum makruh. Bahkan menjaga kebersihan itu dapat patut sunnah. Terus, okey. Ni bukan makcik yang lalu lama. Ustaz, selalunya macam perempuan kalau dia puasa, lepas berbuka tu dia baru perasan yang dia datang bulan. Puasa dia sah ke tak? Ke atau kena ganti? Ketika berbuka? Atas dasar berhati-hati, maknanya dibimbangi yang datang bulan itu sebelum azan maghrib, maka ganti sehari. Ini atas konsep berhati-hati. Soalan lagi? Aku dah lepas 3 ni. Terus kita buka soalan. Kak Ros tak nak. Tak tahu nak tanya apa dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, yang mula kan kita puasa, Islam tak boleh lebih daripada 29, tak boleh kurang daripada 29 dan tak boleh lebih daripada 30. Okey? Andai kata 28, kita baru puasa 28, kemudian flight ke Bandung. Sampai Bandung orang dah raya. Baik, kita raya. Wajib ikut raya, jangan nak tiba-tiba puasa pula. Sebab nanti akan menimbulkan fitnah. Dan dalilnya kalau nampak anak bulan raya, rayalah. Kita dah nampak anak bulan kat sana. Bukan bergantung daripada tempat kita bertolak di Malaysia. Tetapi disebabkan tak cukup 29, iaitu bilangan yang paling minimum bagi semua bulan Islam, maka selepas Aidilfitri ganti satu hari. Ganti satu hari. Tapi kalau kita dah puasa 29 hari di Malaysia, sampai ke Bandung sudah raya dan Malaysia masih puasa lagi, tak ada masalah sebab kita dah mencapai tahap yang paling minimum untuk satu bulan Islam, 29. Lagi? Okay, so saya tutup soalan Okay, so kita balik semula kepada tajuk utama kita, iaitu soft launch kurta kita. Okay, hari ini saya nak memperkenalkan kurta-kurta yang kita collaborate bersama Bio Azman. Okay, untuk pengetahuan semua, kita kurta-kurta ni didatangi dengan 3 design.